Perjuangan kita belum selesai. Kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam YYCC pada semua. Malam ni kita siaran ulangan. Siaran ulangan susulan masalah teknikal semalam. Semalam pun kita dari awal lagi ada isu sikit. So, malam ni kita tak ada masalah. Malam pun tak nampak saya. Okey, nampak? Suara tak kuat. Suara tak kuat. Suara tak kuat. Okey, dah kuat. Suara kuat. Video nampak? Okey. Nampak jelas. Mungkin kawan-kawan yang lain dia dah clear semalam. Dia dah clear. Nampak pun awal. Tadi tak nampak. Okey, clear. Test slide satu kali. Slide saya kena buka kat sini. Ada satu lagi sistem. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, berapa orang ada? 65 partisipan. Jadi saya buka kepada yang mana dia nak masuk tapi dia kurang bajet sikit. So, kita kawan-kawan yang dah bantu semalam, saya minta dia orang infak sikit lah. Okey, sebab kita kena ada kesungguhan lah. Pasal saya bagi benda yang betul, bukan benda yang tak betul. Semalam tak nampak. Saya pun tengok rekod pagi tadi, gelap gelita. Rupanya saya duduk cakap perempuan-perempuan semalam seronok lah. Macam-macam gaya saya buat, rupanya saya sendiri pun tak nampak. Jadi malam ni clear 70 orang. Tapi yang online ada 100. So, yang lain mungkin nak membaca sajalah. Kita anggap gitulah sebab secara ulangan ni. Dan kita harap kali ni clear lah. So, petang tadi ada artikel dekat majority, voter majority, yang mengatakan ramai golongan guru menolak SSPA. Satu kerugian besar sebab mungkin dia terlalu percaya kabar-kabar angin yang berlegar. Kononnya kalau pilih SSPA, pencen akan hilang. Kalau pilih SSPA, dipaksa vaksin. Macam-macam kabar angin yang tersebar. Kabar angin ini datang daripada mana? Daripada kumpulan pembuat dasar juga. Kumpulan QPEX. Sebelum kita buat sesi penerangan lah. Lepas tu bila dia tengok ada satu pihak yang buat sesi penerangan, dia mula adakan libat urus. Mula keluarkan arahan kepada setiap kementerian dan agensi buat libat urus, bagi faham supaya ramai orang beralih ke SSP. Kalau dia tak buat libat urus, lagi ramai yang tolak SSP. Okay. Itu dia punya matlamat sebenarnya. Dia punya matlamat memang nak ramai menolak SSP. Sebab apa? Sebab tak perlu naikkan gaji. Tak perlu nak naikkan gaji. Ada yang beranggapan kekal SSM takkan dipaksa vaksin. Pergi SSP akan dipaksa vaksin dan tak boleh menolak sebab dinyatakan sebagai kemudahan untuk pejabat awam. Betul ke tak betul? Anda yang tu tak tahulah. Mungkin tuan-tuan dapat daripada mana, saya pun tak tahulah. Yang pertama kena faham, bila perkeliling perkhidmatan awam yang baru berkuat kuasa, iaitu SSP berkuat kuasa 1 Disember, perkeliling yang terdahulu automatik terbatal. Iaitu SSM automatik terbatal. Lepas tu dia sebut bagi kaki tangan yang menolak option SSPA tetap terikat tertakluk di bawah perkara 194 dalam perkeliling ini. Perkeliling perkhidmatan. Ini SSM. SSM. Ini SSM. SSM. Dia tak adalah tebal sangat. Tahun berapa? Tahun 2002. Tahun ni juga dia perkenalkan jadual gaji minimum maksimum. Sebab apa? Sebab cadangan kenaikan tu tak diluluskan. Yang lulus hanyalah pelarasan gaji. Sekarang ni kita pun bajet baru dibentangkan.
So kalau lulus akan dapat kenaikan 15%. Kalau tak lulus, total akan dapat pelarasan gaji macam biasa juga. Tapi saya jangka mungkin luluslah dengan situasi ramai menolak. So siapa-siapa yang tolak, tuan-tuan tunggulah lagi 15 tahun ataupun 20 tahun. Misal kata ada Perdana Menteri baru datang nak berbuat baik dengan pejabat awam, dia akan minta buat sistem perkhidmatannya baru. So, option. Ramai tanya kenapa dia bagi option lah. Kenapa bagi option dalam situasi kita tak ada option? Dalam situasi kita tak ada pilihan pun. At the end ending dia pergi ke SSP juga. Sebab bagi option, you all akan keliru. Boleh tengok di jabatan masing-masing sekarang ni. You tengok kawan-kawan keliling sudah ada yang nak kekal, ada yang nak beralih. So, itulah tujuan dia. Confuse them supaya tak perlu naikkan gaji semua orang. Kumpulan pengusaha tertinggi terus ambil keputusan untuk tolak kenaikan 7%. Apa dia orang tolak? Sebab gaji dia orang puluh-puluh ribu. Kita bercakap pasal gaji yang bawah 3,000 ni. Lepas tu saya bersungguh, saya bukan dibayar kerajaan untuk bagi penjelasan pasal SSPA ke apa. Kerajaan sebaliknya tiru konsep kita. Sebab gaji kecil, orang nak bagi kenaikan, you all tolak. Gara-gara takut benda yang tak wujud, takut cerita hantu kopek. Saya terpanggil lah. Yang kedua saya tak nak tengok. Memang diperbodohkan. Diperbodohkan lah bahasa kasar. Kenapa diperbodohkan? Sebab pejabat awam ni gitu. Tak tahu. Lalu sasaran adalah pejabat awam. Sepatutnya pejabat awam lah yang golongan pertama yang boleh ambil langkah kena cadangan kerajaan tu tak bagus ke apa ke. Tapi sebaliknya berlaku. Sebab golongan pejabat awam ni adalah dah lama dah budaya. Saya menurut perintah terlalu lama. Benda tu masih lekat lagi dalam kepala. Walaupun dia tukar saya yang menjalankan amanah ke apa ke, benda tu dah terlekat. Saya menurut perintah. Jadi apa saja perintah yang datang, ketua jabatan suruh pergi beli sayur, bawa bini pergi beli sayur kereta jabatan pun kadang-kadang ada driver yang ikut. Walaupun arahan tu arahan di luar scope of duty dia. SSM orang kata tak ada kemudahan vaksin. Betul? Setuju? Tapi dia bagi option kan? Kenapa dia bagi option? Dalam SSM pelaksanaan option adalah perkara 72. Pelaksanaan option adalah seperti berikut. Bagi anggota yang telah menerima option ini dengan terbatas syarat dan tawar option ini dan kemudiannya meletak jawatan, kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dalam agensi kerajaan ataupun ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja di bawah peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 dalam tempoh option, maka tawaran ini sendirinya terbatal. Option ada juga dalam SSF. Bagi anggota yang sebelum 1 November 2002 ditahan kerja ataupun digantung oleh pihak berkuasa tata tertib, apa-apa faedah yang layak diberikan kepada anggota akan diselaraskan sewajarnya dalam tempoh option. Ini yang ada tata tertib. Dalam SSP ada juga dinyatakan, cuma tuan-tuan bukan dalam dalam pihak berkuasa tata tertib lah. Itu pengakuan tata tertib tu tak macam mana nak cakap, dia amaran biasa je lah. Dia tak ada lembaga di tata tertib pun. So dia bagi option juga. Memang dia bagi option supaya kita keliru. Option yang dibuat oleh anggota adalah muktamad. So dalam SSM tak ada kemudahan vaksin, betul. Tapi kenapa kena paksa? Sebab perkeliling perkhidmatan bilangan 4 yang kita cabar. Ni. Okey. Ni SSM. Ni. Kemudahan vaksin you. Dah gabung sekali. Tutup mic? Okey, orang lain. Tutup mic. SSM, dia tak ada kemudahan vaksin tapi dia keluarkan perkeliling perkhidmatan. Inilah kemudahan vaksin you. Masuk sini. Ni. Siapa kata selamat? Siapa kata tak kena paksa vaksin? Sebab tu you all kena paksa sekarang ni. Persoalan dia, ketua jabatan suruh adakah kita boleh tolak sekiranya kita pilih SSPA? SSPA bagi saya lebih selamat kalau buat perkara pasal vaksin. Sebab Tan Sri KPPA menyatakan secara spesifik melalui ceraian 18 Oktober. Jadi ni SSPA tebal sikit lah. 1,000 lebih muka surat.
Kalau nak baca pun muntah nanti. So kita baca kemudahan vaksin. Kita baca. Dan SSM dia pakai perkeliling semua manusia bilangan 4 yang kita cabar di mahkamah. Sekarang ni masih lagi berjalan prosiding. Okay, kita drop untuk cikgu-cikgu tu. Kita hanya minta tim UM teruskan dan kita support dari segi tabung semualah, kita top up lah tim Dr. Naim. So dalam perkeliling perkhidmatan bilangan 4 2021, apa yang dia sebut? Kita baca. Lepas tu you all kena paksa tu. Perkara 9, dasar baharu. Pegawai adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan dos imunisasi yang lengkap sebagaimana ditetapkan oleh kerajaan. Ini bertujuan untuk memastikan persekitaran tempat kerja selamat, penyampaian perkhidmatan serta produktiviti perkhidmatan awam berada pada tahap optimum. Pelaksanaan perkara 10. Pada atau selepas 1 November 2021, pegawai boleh diarahkan oleh ketua jabatan untuk mendapatkan dos imunisasi COVID-19 yang lengkap dengan cara mengemukakan sijil digital vaksinasi. Mana-mana pegawai yang gagal mematuhi arahan ketua jabatan boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tata tertib atau ditamatkan perkhidmatan. Ini belum lagi ada SSPA. 11. Sekiranya pegawai tidak dapat melengkapkan dos imunisasi COVID-19 atas sebab kesihatan, pegawai boleh diarahkan oleh ketua jabatan untuk membuat pemeriksaan kesihatan dengan pengamal perubatan berdaftar bagi mengesahkan pegawai tidak layak menerima imunisasi COVID-19 dari segi perubatan. B. Telah mendapat pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar bahawa pegawai tidak layak menerima imunisasi COVID-19 di atas kesihatan, pegawai boleh diarahkan oleh ketua jabatan untuk membuat ujian pengesahan COVID-19. D. Sekiranya pegawai disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar pegawai layak untuk terima imunisasi COVID-19, pegawai boleh diarahkan oleh ketua jabatan mendapatkan dos imunisasi COVID-19 yang lengkap dengan cara mengemukakan sijil digital vaksinasi COVID-19. D. Gagal mematuhi mana-mana perenggan A, B, C, A, B atau C, pegawai boleh dikenakan tindakan tertib dan ditamatkan perkhidmatan. Tapi tak ada seorang pun kena ditamatkan perkhidmatan tak? Betul? 12. Walau apa pun ketetapan di perenggan 10 dan 11, ketua jabatan boleh pada bila-bila masa mengarahkan mana-mana pegawai yang belum mendapatkan dos imunisasi COVID-19 yang lengkap untuk membuat pemeriksaan kesihatan bagi menentukan status kesihatan pegawai. Sekiranya pengamal perubatan mengesahkan pegawai layak mendapatkan imunisasi COVID-19, pegawai boleh diarahkan oleh ketua jabatan mendapatkan dos imunisasi COVID-19 yang lengkap dengan cara mengemukakan sijil digital vaksinasi COVID-19. Mana-mana pegawai yang gagal mematuhi arahan tersebut boleh dikenakan tindakan tertib atau ditamatkan perkhidmatan. 13. Bagi memastikan pelaksanaan dasar ini berjalan lancar, ketua jabatan boleh mempertimbangkan apa-apa kaedah bersesuaian untuk menguruskan mana-mana pegawai yang tidak mendapatkan atau tidak melengkapkan imunisasi COVID-19, termasuklah mengarah pegawai untuk membuat ujian pengesahan COVID-19. Apa-apa kos yang berbangkit daripada ujian pengesahan itu hendaklah ditanggung oleh pegawai itu sendiri. Perkara 13 melibatkan you all. Okey. Ketua jabatan boleh menggunakan apa-apa kaedah untuk pegawai yang tidak mendapatkan. Tak wajib lah. Tapi kenapa ketua jabatan paksa? Sebab tak faham. Tak ada sepatah perkataan wajib. SSM. SSM perkara. Kita cerita pasal vaksin. Nanti baru kita pergi detail SSP. Ini kemudahan vaksin yang you takut sangat. Perkara 92, kemudahan vaksin. Katanya ketua jabatan boleh mengarahkan mana-mana pegawai untuk mendapatkan suntikan vaksin berdasarkan keperluan perkhidmatan dengan sokongan ketua pengarah kesihatan. Lebih kurang gitulah perkara 92. Disebabkan tak ada perincian, ada ramai yang mempertikaikan, KPPA keluarkan satu ceraian pada 18 Oktober. Mari kita baca ceraian dia. Saya terus ke syarat-syarat kelayakan. Okey. Kemudahan pemberian vaksin atas asas keperluan perkhidmatan layak diperuntukkan kepada pegawai yang dilantik tetap, pegawai sementara ataupun kontrak of service. Pegawai yang terlibat dengan sesuatu tugas yang terdedah dengan risiko jangkitan penyakit. Syarat-syarat. Pegawai layak diberikan kemudahan vaksin atas asas keperluan perkhidmatan tertaluk pada syarat-syarat berikut. Terhad kepada diri pegawai saja. Bukan isteri, bukan anak-anak. 2.
Keperluan mengambil suntikan vaksin adalah disebabkan keperluan perkhidmatan, keperluan melaksanakan tugas seperti yang ditetapkan oleh mana-mana akta, peraturan berkuat kuasa yang secara khusus mensyaratkan pengambilan vaksin untuk melaksanakan tugas rasmi pegawai. Ada ke mana-mana akta atau peraturan yang kata wajib vaksin untuk you bertugas? Ada tak? Sekiranya keperluan pengambilan vaksin tersebut tidak dinyatakan dalam mana-mana akta peraturan yang berkuat kuasa, tetapi ketua jabatan mendapati bahawa terdapat keperluan organisasi, maka ketua jabatan hendaklah mendapatkan pengakuan ketua perkhidmatan. So, kalaulah misal kata bukan keperluan untuk perkhidmatan tu, tapi tempat you kerja tu semua orang perlu vaksin, ketua jabatan you kena dapatkan pengakuan daripada ketua perkhidmatan. Ketua perkhidmatan kat sini siapa? Berkaitan dengan sektor kesihatan, ketua pengarah kesihatan lah. Ketua jabatan memberikan arahan kepada pegawai untuk mendapatkan vaksin. Pegawai hendaklah mendapatkan kemudahan vaksin di fasiliti kerajaan. Ketua arah pegawai untuk dapatkan vaksin, pegawai kena dapatkan vaksin di fasiliti kerajaan. Sekiranya kemudahan vaksin tersebut tak ada di fasiliti kesihatan kerajaan, kemudahan tersebut boleh diperolehi di fasiliti kesihatan swasta atas tanggungan kerajaan tertaluk pada pematuhan terhadap syarat-syarat berikut. Syarat-syarat ini mengukuhkan bahawa tuntutan, ketua jabatan boleh mempertimbangkan apa-apa saja untuk meluluskan peruntukan kadar tuntutan berdasarkan yang ditetapkan oleh Bahagian Kawalan Penyakit KKM bagi pengambilan vaksin atas keperluan perkhidmatan. Tanggungjawab ketua jabatan, saya baca dalam ni. Oh, speaker. Okey. Apa tu? Kenapa keluar kamera saya gitu? Okey, tanggungjawab ketua jabatan dalam ceraian. Ketua jabatan bertanggungjawab memastikan perkara berikut dilaksanakan dengan teratur. Syarat-syarat pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam ceraian ini dipatuhi, memastikan keperluan vaksin pegawai bukanlah kehendak pegawai. Sebaliknya, keperluan tersebut termaktub dalam mana-mana akta peraturan berkuat kuasa, keperluan statutory atau keperluan tersebut adalah keperluan organisasi. Maksudnya bukan kehendak pegawai ni, faham tak? Bukan you, saya nak vaksin influenza. Pegawai pun bagi kelulusan, you pergi ambil. So, kemudahan tu tak disediakan. Kalau you nak vaksin, you pergi sendiri, you bayar. So, bukan atas kehendak pegawai. Tapi kalau perkhidmatan you tu memerlukan you vaksin, ketua jabatan arah, okey, pergi ambil vaksin ni, atas keperluan perkhidmatan tu, okey, kerajaan tanggung. Faham? Sekiranya keperluan vaksin tersebut merupakan keperluan organisasi, ketua jabatan adalah mendapatkan pengakuan ketua perkhidmatan setelah mendapatkan sokongan daripada Bahagian Kawalan Penyakit KKM berhubung risiko pegawai dalam pelaksanaan tugas dan keperluan vaksin. Lebih selamat untuk you. Yang dulu tu paksa. Yang sini dia sebut. Ketua Kasih KPPA sebut siap-siap supaya tak ada ketua jabatan yang abuse the power. Sebab ada sesi taklimat yang kata dia boleh paksa pegawai berdasarkan perkara 92. Ini sebab tu ceraian ni keluar. Okey, mengemukakan arahan secara bertulis kepada pegawai untuk mengambil vaksin di fasiliti kerajaan dan bagi urusan permohonan perbelanjaan sekiranya kemudahan vaksin tidak dapat diperoleh di fasiliti kesihatan kerajaan, ketua jabatan adalah merujuk Bahagian Kawalan Penyakit KKM berhubung kadar vaksin dan pembayaran dibuat kepada pemohon adalah berdasarkan kepada tata cara dan peraturan kewangan berkuat kuasa. Ceraian ini berkuat kuasa 1 Disember 2024. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ini ceraian untuk SSP. Yang mana kalau you dengar ni, yang mana lebih selamat untuk you? Yang ni lah. So kenapa you tak nak SSP? Itu baru satu bab. Baru bab kemudahan vaksin. Apa lagi yang you punya concern? Exit polisi. Kononnya ketua jabatan, kalau tak vaksin, ketua jabatan boleh apa? Ketua jabatan boleh masukkan kita ke exit polisi. No way. Sekarang pun boleh dia nak masukkan. Exit polisi bukannya baru diperkenalkan. Bukannya SSPA keluar baru ada exit polisi. Exit polisi ni, you sign je masuk lapor diri bertugas, dah ada exit polisi. Cuma waktu tu tempoh dia 3 tahun. Seorang pegawai yang bermasalah gagal lapor diri 7 hari berturut-turut, tak ada tugas,
Masalah disiplin, ponteng sana sini, masuk lewat, pergi ke exit polisi. Kat situ dia 3 tahun dia ambil gaji saja. Sekarang dia pendekkan tempoh 1 tahun 7 bulan. Soalan saya, you pernah ke tak ada kerja 7 hari berturut-turut? Tak pernah. Tapi you takut exit polisi kenapa? Markah prestasi. You kekal kerja macam sekarang ni, markah prestasi you 85 lah. Kenapa you takut? Dia ingat you markah dia naikkan, you kerja makin bertambah. Tak. Kekal je kerja macam biasa. Sekiranya ketua jabatan sengaja bagi you markah rendah sebab you tak vaksin, tak boleh. You boleh pertikaikan benda tu. Dah berlaku pun di Terengganu. Perlu buat SN tak tuan? SN useless, tak guna. Buang masa. SN ni ada statutory now. Kat mana valid? Atas mana benda tu? Masa COVID dulu, orang bawa SN. Kena halau naik flight. Orang yang guna boleh bicara, boleh fly. Macam biasa. Saya tak tahu mana you dapat SN tu. So, bagi saya cakap terang, SN useless. No point. You hanya buat surat penolakan je. Ketua jabatan bagi surat arahan sekiranya lah. Untuk ambil vaksin, you just bagi surat penolakan. Macam sekarang ni you buat. Status quo untuk kemudahan vaksin ni sama. Kenapa dimasukkan sebagai kemudahan? Sama dengan kemudahan perubatan untuk anak beranak you all. Cuma kemudahan vaksin terhad kepada diri you saja. Tapi perubatan, anak kita pun boleh. Betul? Jadi ia satu kemudahan macam kemudahan perumahan. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kemudahan tu, kalau you nak pergi ambil, misal kata influenza jadi wabak, you nak pergi ambil, you kena bayar. Tapi sebagai kaki tangan kerajaan sediakan kemudahan tu. Kalau you tak nak ambil kemudahan tu, adakah menjadi satu kesalahan? Tak ada. You tak nak kemudahan yang kerajaan bagi. Sama macam you tak nak kemudahan perumahan. Ada orang kena tata tertib tolak kemudahan perumahan. Tak ada. Jadi kenapa you boleh fikir boleh kena tata tertib sebab tolak kemudahan vaksin? Abangin kat mana tu? Dan paling mustahak you kena faham adalah arahan ketua jabatan bukan mandatory. Arahan berkaitan obat nak masuk ke dalam tubuh. Kalau ketua jabatan you bagi unlawful command, dia hanya ada mandatory boleh arah you berkaitan dengan scope of duty you. Kalau you cikgu, dia arah you pergi mengajar, tak kisahlah mata pelajarannya bukan you punya. Tapi you tolak, salah. Sebab you cikgu, dia cikgu mengajar. Sebab tu saya kata dulu boleh langgar. Dulu you cikgu-cikgu ni dia sekat daripada mengajar bersemuka. Saya kata langgar. Sebab apa? Sebab scope of duty you mengajar. You langgar arahan, you pergi mengajar. Adakah you akan kena tata tertib? Sebab kalau cikgu pergi mengajar, kena tata tertib. Kalau kita dengar pun pelik. Jadi saya buat dulu saranan tu ikut apa yang dia orang buat. Peraturan-peraturan yang dia orang buat. Ada yang nak membantah. Katanya tak nak tanda tangan. Okey, tak apa. You tak nak SSPA. You tak tanda tangan, dia anggap tak setuju. You salah contoh borang, dia anggap tak setuju. You bantah. Pergi baca peraturan-peraturan penjawat awam, tata kelakuan dan tata tertib. Bantah skim perkhidmatan awam, you boleh kena tata tertib. Bantah dengan tak setuju lain. Tak setuju tak apa. Sebab JPA sendiri bagi option. Setuju dengan tak setuju. Yang you nak bantah skim perkhidmatan awam untuk pejabat awam tu apa hal? Kalau lawyer kata boleh. Lawyer memang dia tak perlu fikir you ada kerja ke tak ada kerja. Dia hanya perlu takutkan you supaya you buat apa yang dia nak. You kumpul duit. Pakai kes kat mahkamah. Kenapa kita drop satu kes? Sebab kita tak nak bagi duit kat lawyer. Okay? So kita pergi kepada SSP. Kenapa orang takut sangat? Kita tengok slide sikit. Lawyer tak boleh kerja saya. Itu saya cerita pasal kemudahan vaksin. Okay? So jangan kata SSM tak ada. SSM lagi sekali saya ulang. Ini SSM kemudahan vaksin ni. Dia keluar perkeliling. Ni kemudahan vaksin. Jadilah SSM. Kalau you kekal. Siapa kata you ketua jabatan tak boleh suruh you pergi ambil vaksin? Ketua jabatan suruh, you tolak je lah. Sekiranya you nak, you pergi fasiliti kerajaan. Barulah kerajaan tangguh kos. Kalau you pergi fasiliti swasta, you tangguh sendiri lah. Jelas, itulah kemudahan. Satu kemudahan, tambahan kemudahan. Sebab apa? Sebab lepas ni mungkin ada vaksin denggi, vaksin tu. Dia tak nak kaki tangan perkhidmatan awam ni keluarkan kos.
Itulah kerajaan. Kaki tangan perkhidmatan awam ni, itulah kelebihan dia. Rawatan percuma pergi sana, nak buat loan senang. Itulah you masuk sektor perkhidmatan awam. Bukan you masuk sebab apa? Bukan you masuk sebab dapat kemudahan perumahan semua. Ha. Apa salah kerajaan nak bagi kemudahan vaksin? Untuk orang yang suka vaksin. Kita mungkin tolak. Mungkin ada kawan-kawan kita yang memang minat vaksin. Setiap bulan dia nak suntik. Takkan dia nak keluarkan kos setiap bulan? Jadi jangan fikir kita saja. Kita kena fikir kawan-kawan kita yang gila vaksin juga. Itulah untuk jadi pejabat awam. Kan kita dengan swasta pun ada juga. Tapi kan keluar sendirilah kos. Ada orang yang gila vaksin ni. Cuma sekarang ni yang gila vaksin, dia pula tolak SSP, lepas tu dia menhasut pula kawan-kawan yang dulu tolak vaksin, dia dah lalui fasa mencabar. Yang kawan-kawan ni pula jadi terikut-ikut rentak. Patutnya dia ni junior. Patut kena tanya you all lah, macam mana nak buat, bagus ke tak bagus. Yang tolak SSP ni sekarang ni, kebanyakan yang beratur dulu ambil vaksin. Sebab dia tak nak lah, sakit. Dia tidur tak sama, dia tidur pun takut-takut, tidur malam ni esok bangun ke tak. Dia tak macam kita. Dia cuma tak bagi tahu je, dia tak nak akui kebenaran benda tu. Percayalah saya. Dia sakit pun dia buat tak sakit. Sebab dia tak nak akui. Kita betul. Tapi kenapa pula kita kena nak ikut dia orang? Dia dah takut kena dos lagi. Ya. Kita tahu lah kita betul. Dan saya tak buat saran yang salah pun. Kita pergi tengok SSP ya. SSP. Kenapa you tolak? Kita pergi tengok gaji. Slide ni pun saya dah share. So, sekarang ni kita tahu PT3 dah tak ada. Budak-budak sekolah dah tak ada PMR macam dulu. Jadi, untuk masuk dalam sektor perkhidmatan awam, kelulusan minimum selepas ini adalah SPM. Sekarang ni lah buka kuasa 1 Disember nanti. Jadi lepas tu dia ada apa lagi dalam SSP, dia ada penetapan gaji permulaan terendah GPT 1,500. Kalau you sekarang basic masuk dengan PMR, contoh pengawal keselamatan masuk dengan PMR gaji 900, dia akan dapat kenaikan gaji minimum dulu 1,500, lepas tu akan ada lagi 240 penambahan. Jadi dia kena off speaker. Siapa yang baru masuk kena off speaker. Kita tadi tengok slide ya. Tengok slide saya kena pakai screen phone. So slide ni pun you dah ada. Siapa-siapa yang skip dijumukkan, dia kena pilih SSP lah. Sebab kalau tak nanti boleh dipaksa besar berdasarkan perkara 10 kurung 5 kurungan B atau Pencet 1980. So antara jawatan yang dijumukkan ada banyak lah dalam ni. Dia ada penyeragaman dan pergelaran semula grade. So kalau sebelum ni kelulusan masuk dengan ijazah sarjana muda grade 55, 56, lepas ni jadi grade 15. Kalau dulu grade 53 ataupun 54, lepas ni jadi grade 14. Okay. Kalau masuk dengan diploma STPM, dulu grade 39 ataupun 40, lepas ni grade 8. Dia tak ada 2 angka, 1 angka. Masuk dengan SPM, dulu grade 27 ataupun 28, lepas ni grade 4, 25, 26, grade 3. So, nampak beza lah. Orang boleh tahulah. So, grade 1, 2, 3, 4, orang tahu. Itu dia masuk dengan kelulusan SPM. So, grade 9 hingga 15 adalah kelulusan ijazah sarjana muda. Penjumutan skim. Dalam SSM ada 229 skim telah dijumukkan. Dalam SSP ada 199 skim. Saya nak join kat sini.
Okey, nampak slide? Nampak slide? Nampak? Siapa tak nampak pendek umum? Nampak? Okey, nampak. Suara saya dengar? Dengar lah tak? Batu Syam komen. Nah, tak nampak. Tak nampak mungkin line slow tu. Kecil. Kecil lah phone. Tapi tak dengar suara, cik. Tak dengar suara. Dengar dan jelas. Nampak suara tak jelas. Saya dengar suara saja. Suara kuat. Kena keluar masuk balik. Tak nampak suara jelas. Tak nampak ada suara je. Yang mana tak nampak keluar masuk balik. Yang mana tak nampak keluar masuk balik. Dengar jelas dan nampak. Kalau ramai nampak jelas dan suara pun jelas, maksudnya kawan-kawan yang lain mungkin masalah internet. Okey, nampak jelas. So, dalam SSP ada apa? Off speaker, Kak? Kak, tengah-tengah keluar beli burger ke apa, Kak? Okey, terima kasih atas kerjasama. Kena cubalah. Kak Asabariah tu, kena cuba keluar, masuk balik, bismillah. Saya garanti pasti nampak. Wawai mute-kan semua. Muka je tak nampak. Muka tak nampak lah sebab saya dah tayang slide. Untuk keluar masuk balik pun muka tak nampak. Mute je wawai. Tak, saya tak boleh nak mute. Suara saya ada? Okey, semua jelas. Tak apa, kita teruskan. Sangat terang lagi bus dulu. So, dalam SSP ada apa? Penetapan kelaikan masuk minimum, penyeragaman pergelaran semula grade, ada penjemputan skim perkhidmatan, ada penambahbaikan struktur gaji, ada penetapan semula ketua jabatan, ada kemudahan vesting, kemudahan yang dinyatakan lah. Ada elang akan ada juga elang pegun, walaupun elang pegun ya ada juga elang lain lah. Pengurusan bakat dan tawaran option. So, tadi saya dah bagi tahu urusan minimum lepas ni adalah SPM. So, penyeragaman semula grade. Saya dah bagi tahu 229 jawatan dijumukkan dalam SSM 199 skim saraan perkhidmatan awam yang sekarang ni. So, ada penambahbaikan skim. Okey, 23 yang dijumukkan adalah melibatkan 6 skim perkhidmatan kelulusan ijazah sarjana muda, 5 skim perkhidmatan STPM, diploma dan 12 skim perkhidmatan SPM. So, kat sini adalah jawatan ataupun skim perkhidmatan yang dijumukkan. Pensyarah UiTM mula-mula. Pensyarah UiTM. Jadi pensyarah UiTM lepas ni kena setuju ke mana pun sebab skim perkhidmatan UiTM telah dijumukkan. Akan jadi pensyarah universiti. Kat sini slide ni pun saya dah share dengan tuan-tuan. Saya go review gitu saja. Tuan-tuan boleh baca selepas ni. Okey ni. Untuk bagi yang terima option SSP, dia ada 2 penambahbaikan. Penambahbaikan struktur gaji dengan pemberian pelarasan gaji. Bagi yang tak terima, tak dapat apa-apa. Mari kita tengok apa yang dapat. Kadar gaji permulaan terendah 1,500. Jadual gaji minimum maksimum semua grade ditambah baik dan diseragamkan. Kadar kenaikan gaji tahunan di gaji maksimum. Kenaikan gaji tahunan tuan-tuan dia bagi kenaikan maksimum. Okey. So mari kita tengok pengiraan dia. Untuk fasa 1 8% ataupun minimum 240. Gaji atas 3,000 kenaikan 8%, gaji bawah 3,000 kenaikan 240. Fasa kedua 7%. So pelarasan adalah 15%. Kumpulan tahap tertinggi, tahap gabang 7%, tapi dia orang dah tolak. Okey, dia orang dah tolak, dia pulangkan semula kepada kerajaan. Kononnya lah. Okey ni, mari kita tengok pengiraan gaji dia. So untuk fasa 1, gaji hakiki yang 30 November tambah 8% ataupun tambah 240. Untuk fasa 1. Jadi mari kita kira. Misal kata tuan-tuan adalah pegawai perkhidmatan pendidikan. Okey.
gaji hakiki pada 30 November adalah 6,872. Nampak tu? 6,872 tambah kenaikan 8%, maksudnya RM549.83. Jadi gaji berapa? RM7,422.71. Nampak? Lepas tu dia pergi ke jadual gaji minimum maksimum 7422 titik 71 1 bulan 4 2025 nanti dapat lagi 270 tambahan. Okey. So berapa jadi gaji? Jadi 7,692.71 sen. 1 bulan 1 2026 dapat lagi 7%. Berapa tambahan? RM538.49 sen. Akan jadi gaji berapa? 8,231.20 sen. Dan 1 hari bulan 4 2026 tambah lagi PGT 2026 punya 270. Jadi berapa gaji tuan-tuan? RM8,501.20 sen. Tak nak ke? Itu ni contoh pengiraan gaji dah. Saya baca satu je lah. Nampak tak? PGT 2 kali tambah. Yang sebelum ni tuan-tuan dapat sekali. Okey, ni kita pergi ke kawan-kawan yang gaji dia bawah 3,000. Okey. Skip perkhidmatan pembantu perawatan kesihatan grade U11. Okey, gaji hakiki 30 November RM1,204. Okey. So RM1,204 dia dapat pelarasan tambah 240. Okey. Lepas tu dipindah ke GPT, gaji permulaan terendah. Daripada 144 ni RM1,204 tambah 240 jadi RM1,444. Lepas tu tambah gaji permulaan terendah RM1,500. Okey, lepas tu 1 bulan 10 2025 ni total dah dapat tambah RM80. So 1 bulan 1 2026 tambah lagi 7%, itu tambahan berapa? 110. Jadi gaji 169,060 sen. 1 bulan 10 2026 tambah lagi RM80. Jadilah gaji tuan-tuan RM1,770.60 sen. Maksimum adalah RM3,001. Tak nak ke? Tak nak Ini jawab. Tak nampak. Kenapa tak nampak? Benda ni sebab kita dah dikaburi dengan kemudahan vaksin dan juga exit polisi. Ketetapan urusan kenaikan pangkat bagi pegawai yang menolak SSP, okey. Perenggan 136 berkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2024. Pegawai yang menolak tawaran SSPA akan terus kekal di bawah skip perkhidmatan dan syarat perkhidmatan sedia ada di bawah SSM secara KUP khas untuk penyandang, kecuali setelah dinaikkan pangkat dalam skip perkhidmatannya, penyelarasan grade ke SSPA yang setara hendaklah dibuat dan pegawai adalah tertaluk kepada skip perkhidmatan dan syarat perkhidmatan di bawah SSPA. Kalau tanya saya, dia tak tunggu kenaikan pangkat pun, dia saja cakap ni. You tak ni, sebab buka kuasa SSPA. SSPA lah you. Kemudahan. Perkara 6, kemudahan. Ada beberapa kemudahan, cuti waktu bekerja, pakaian perubatan dan tambang antara wilayah. Tambang antara wilayah. Cuti tanpa rekod kelompok, cuti tanpa rekod syarat tempoh hari berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa. Yang mana cuti yang sekarang ni kalau dia tak sebut tak ada perubahan. So CTR kelompok apa ni? Isteri bersalin boleh cuti tanpa rekod. Urusan kematian ahli keluarga terdekat boleh cuti tanpa rekod. Menjaga ahli keluarga sakit cuti tanpa rekod. Umrah dan juga aktiviti keagamaan. Contoh nak pergi ni lah, nak pergi usrah ke apa-apa, boleh minta cuti tanpa rekod. Nasib baik bukan ketimbang lah. Ketimbang tapi bukanlah ketimbang tu ada, janganlah true PMS. Okey, cuti separuh gaji yang sedia ada. Yang sedia ada adalah keluarga pegawai sendiri, isteri, suami atau anak, ibu bapa. Sekiranya ni lah saudara mara terdekat. So, sekarang boleh cuti separuh gaji tak? Tapi SSPA dia perluaskan kepada siapa? Mak bapak angkat pun you boleh cuti juga. Kalau mak bapak angkat meninggal, boleh cuti tanpa separuh gaji. Ibu bapa tiri meninggal, boleh cuti separuh gaji. Anak angkat meninggal, boleh cuti separuh gaji. Anak peliharaan, anak angkat defector, apa-apa saja anak-anak dalam tanggungan, okey? Boleh cuti separuh gaji. Cuti menjaga anak, kemudahan cuti menjaga anak diberikan bagi terjang menjaga anak pegawai.
Apa penambahbaikan dia? Terhad sehingga 1 tahun sepanjang tempoh perkhidmatan atau sehingga anak mencapai umur 5 tahun. Mengikut mana yang dahulu. Cuti menjaga anak. Setahun boleh cuti jaga anak, tak nak? Anak kucing tak boleh lah, okay? Anak kucing tak boleh, dia belum masukkan lagi anak kucing. Bekerja dari rumah dulu, work from home. Dulu work from home atas arahan ketua jabatan. Tapi sekarang, bawah SSP, tuan-tuan boleh apply. Bekerja dari rumah sekiranya, tuan-tuan rasa perkhidmatan tuan-tuan boleh buat daripada rumah dengan syarat alamat tempat kediaman telah berdaftar dalam sistem HEMIS, lokasi yang bersesuaian sebagai tempat bekerja tertakluk pada pertimbangan dan kelulusan ketua jabatan. So kalau misal kata tuan-tuan boleh pergi ke tempat kerja tu dalam masa 15 minit ke apa ke, tuan boleh apply, boleh request dengan bos untuk bekerja daripada rumah. Fleksibel ni banyak kemudahan untuk you. Kenapa lagi orang tolak? Waktu bekerja shift. Dalam SSP, kalau dulu SSM adalah 46 jam seminggu. SSPA 45 jam seminggu. Dah kurang 1 jam. Okey, purata 45 jumlah jam bekerja bagi 4 minggu berturutan termasuk rehat. Jadi waktu bekerja 4 hingga 6 hari bekerja seminggu, 1 hingga 3 hari rehat dalam masa seminggu, tidak kurang 8 jam bekerja dan tidak lebih 12 jam sehari bekerja. 1 jam waktu rehat. Kemudahan pakaian ni semua saya tak nak. Okay, you boleh review sendiri. Kemudahan vaksin kita dah go through tadi. So, ni SSM, siapa kata tak ada? Sedia ada. Tiada dasar kemudahan vaksin diperuntukkan di bawah Perintah Am Bab F tahun 1974 dan Ceraian S Surat 2.11 PPSM. Kemudahan Permasalahan Kesihatan. So, maksudnya SSM memang tak ada kemudahan vaksin tapi dia keluar surat berkeliling. Kemudahan vaksin atas asas keperluan perkhidmatan diwujudkan. Atas asas keperluan perkhidmatan. Kalau tuan-tuan kerja pengawal keselamatan, tak berdepan dengan penyakit berjangkit, ketua jabatan takkanlah nak suruh pergi vaksin. Dia gila lah kalau dia suruh. Dan kalau dia suruh, tuan-tuan tolak je lah. So, kalau yang bekerja dalam wilayah, dapat tambang wilayah, dulu pun ada, dia cuma tambah baik je. Ada allowance pegun. Sekejap, kita pergi ke allowance terus. Kalau ni ada 180 page. Kriteria allowance. Dulu berapa kriteria dia? Banyak sekali. Penempatan, sara hidup, tanggungjawab, bayaran balik pembelajaran dan kelayakan. Okey, pemberhentian allowance. Pembayaran allowance telah diberhentikan sekiranya pegawai. Yang ni tuan-tuan pun tahu. Kalau dah tak buat kerja, takkan nak allowance tak? So, untuk allowance yang dimasuk, okey? Allowance yang dimasuk 1. Bayaran insentif subjek pendidikan. Allowance yang dipindah nama. Bayaran insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas. Dulu bayaran insentif pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Bayaran insentif wilayah dulu. Sekarang bayaran imbuhan wilayah. Dia rebranding je lah. Dia orang ni rebranding je. Kadar allowance pegun. Okay. Allowance pegun. Penyandang sedia ada kekal menerima kadar allowance berdasarkan amount terakhir yang diterima sebelum tarikh berkekuasaan SSP. Pegawai lantikan baru, pegawai menerima satu kadar tetap baru berdasarkan kumpulan perkhidmatan dan grade pegawai. Maksudnya sekarang ni kalau tuan-tuan terima allowance RM300, kekal RM300 tu. Okay. Untuk yang lantikan baru nanti, kalau lah baru masuk, mungkin dia kata allowance 1,5, maka 1,5 lah. Dan allowance tu pegun. So, win some, lose some lah. You dapat kenaikan 15%, satu allowance pegun. Bagi saya, no big deal lah. Ada pegun allowance. Okay. Ni, boleh tengok allowance dia. Nampak ni? Mari kita tengok. Apa ni? Jururawat, grade U42. Jawatan baru SSP, grade U9. Gaji hakiki RM6,829. Kalau tak ada perasan gaji, kadar BIPK 680, 83 sen. Gaji dia RM7,489. Okey, ni kalau pergi ke SSP, dapat penambahan RM544.67. Dapat lagi kadar BIPK 680. Jadilah gaji RM8,033. Barulah saya tahu jururawat gaji RM8,000 punya. Oh, baru saya tahu. Saya ingatkan gaji ni dalam RM5,000 je. Okey, ni untuk gaji bawah RM3,000. Contoh jawatan apa ni? Jawatan
penerbit rancangan grade B41, nanti grade baru adalah B9. Gaji hakiki RM2,095, pelarasan gaji 240. Kadar BIPK 165, kadar baru yang lebih tinggi. Kalau kadar lama adalah RM104, iaitu 5 kali gaji hakiki. Kadar baru 165. Lama yang lama 5 kali gaji hakiki. Sikitlah. Dulu gaji 2,199, kalau pergi ke SP jadi 2,500, tak nak. Alah. Orang nak bagi naik gaji, tak nak. Okey, ni apa dia? Bayaran ibuhan wilayah. Penerima sedia ada kadar tetap berdasarkan amount takhir BIW yang diterima sebelum tarikh buka kuasa SSP. Pegawai letikan baru atau pegawai baru berkelayakan. Kadar tetap adalah seperti jadual berikut. Bagi pengurusan tertinggi, pengurusan profesional dan pelaksana. So, kumpulan pelaksana pergi ni, kalau ke grade 1 hingga 4 dapat 270. Kumpulan pengurusan profesional dapat untuk grade 5 hingga 8 300, grade 9 hingga 15 360 dan grade pengurusan tertinggi 960. Tinggi ni. 960 bukan kau boleh bayar kereta sebulan. Tu untuk pengurusan tertinggi lah. 270 pun banyak lah, okey. Ni untuk gaji paling rendah ni, apa ni? Pembantu perawatan kesihatan. Grade U11, sekarang grade U1, RM1,204. Pelarasan gaji, dia dapat 240 tambahan, jadilah RM1,444. Gaji dipindahkan ke amount gaji pemulaan terendah, RM1,500. Tambah kadar BIW 270, jadilah gaji RM1,770. Yang sebelum ni RM1,474. Tak nak benda ni? Apa ke benda lah? Pegawai yang menerima kadar ibuhan tetap khidmat awam ITKA yang lebih tinggi SSM daripada kadar ITKA yang berkuasa dalam SSP, pegawai kekal menggunakan kadar ITKA yang lebih tinggi secara KUP khas untuk penyandang. Maksudnya sekarang ni kalau you dah terima kadar ibuhan tetap khidmat awam adalah 240. Contohlah 240, you tukar SSP pun kekal benda tu. Okey? Pegawai grade 36 SSM akan kekal menerima IKA pada kadar grade 6 SSP. So 160. Yang ni lah yang ada isu sikit tu, okay? Dia kurangkan sikit. Apa lagi? Skim yang terlibat. IKA secara khas untuk penyandang. Okay, ni yang dapat allowance IKA, okay? KUP khas untuk penyandang. Penilaian prestasi. Pergerakan gaji tahunan, insentif berasaskan prestasi, kemajuan kerjaya. Dasar pemisah, exit polisi. Mari kita tengok. Dia takut sangat. Penilaian prestasi, my performance. Okay. Maka dia ada kategori cemerlang, baik, memuaskan, lemah. 95 ke 100, cemerlang. 85 ke 94, baik. 75-84, memuaskan. 74 ke bawah, lemah. Penjajaran penghasilan kerja secara top-down approach, maklum balas dan kitaran pengurusan prestasi berterusan, career development conversation CDC, hasil pengurusan prestasi yang relevan dengan tujuan. Penilaian macam mana ni? Berdasarkan fungsi dan peranan jabatan. Penghasilan kerja diukur, pencapaian sebenar automatik. 5 elemen prestasi. So, tuan-tuan sekarang ni kat mana? Saya rasa majoriti di kalangan kita adalah kategori baik, 85 ke atas. Kalau tuan-tuan 74 ke bawah, lemah. Okey, lemah maksudnya kena baikilah. Tanyalah bos kat mana saya lemah, bos. Saya bangun pagi, rasa bangun pagi setiap hari, cuma saya lambat sampai je. Bangun pagi setiap hari, lambat sampai. Ada juga kawan-kawan macam tu tak? Okey, pengiktirafan. Okey, komponen pemakan PPC. Ini apa? Anugerah perkhidmatan cemerlang lah. Okey. Penilaian prestasi 90%. Lulusan tapisan keselamatan, bebas hukuman tertentu. Ini untuk inilah kaki tangan yang biasa dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Saya percaya ramai di kalangan kita yang biasa dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Saya tahu ramai. Pergerakan gaji tahunan, pergerakan gaji tahunan dasar baru. Dia ikut prestasi, tempoh yang melayakan, lulus tapisan tertentu. So, dia dapat pergerakan gaji tahunan. Okey. Kalau yang tak layak dapat adalah tak menjalankan tugas selama 180 hari. Gagal tapisan terdetik, ni tak layaklah dapat.
untuk kenaikan pergerakan gaji tahunan ataupun PGT. Insentif berdasarkan prestasi, BIPS, ganjaran pegawai kumpulan pelaksana ikut prestasi lulus lapisan tata tertib. Okey, pegawai layak, pegawai yang telah dilantik secara tetap, pegawai grade 3, 4, 7 dan 8. Kadar grade 1 KJT di grade semasa. Bayaran insentif ikut prestasi. Kenaikan pangkat secara one off, kenaikan pangkat tanpa kekosongan. Kenaikan pangkat tanpa kekosongan ni sekiranya jawatan tu tak ada kekosongan tapi total layak naik pangkat, so boleh naik pangkat. Perluasan jawatan grade fleksi. Laluan pakar bidang khusus subjek matter expert. Punyalah banyak manfaat dalam SSP ni, nak tolak. Tak faham saya, tak faham. Syarat-syarat kenaikan pangkat secara one off. Menerima tawaran option SSPA. Memenuhi tempoh sandangan grade semasa dan keseluruhan perkhidmatan yang ditetapkan atau pada sebelum 30 November. Disahkan dalam perkhidmatan, mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu memerolehi markah 85 dan ke atas bagi 3 tahun terkini. Bagi 3 tahun terkini. Siapa kau? Lepas tu apa lagi? Dipakui oleh ketua jabatan dan ketua perkhidmatan bebas daripada tata tertib telah mengisytiharkan harta. Lulus tapisan keutuhan SPRM bebas daripada disenaraikan peminjam pendidikan tega. Kalau tuan-tuan ada hutang PTPD ke, tak layak lah. Kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan. Ni yang saya sebut tadi. Mewujudkan kriteria kecemerlangan, kaedah tapisan kenaikan pangkat. Kriteria kecemerlangan perlu diluluskan oleh LKPPA. Menyediakan skop tugas tambahan, job discretion. Maksudnya kalau tak ada kekosongan tapi tuan-tuan layak naik, so adalah skop tambahan. Okay. Perluasan grade fleksi. So ni boleh tengok sendirilah. Okay. Tawaran option 40 hari. 30 November adalah tarikh tutup yang mana-mana telah sign tak nak tukar ke SSPA, tiba-tiba malam ni dengar rasa nak pergi ke SSPA. Hari Isnin, you pergi jumpa kerani, print borang baru, tarik balik borang yang lama. Tarik balik borang lama. So masih boleh lagi. Jangan kata dah masuk sistem semua, saya tak percaya. Tawaran option bagi skip perkhidmatan ya manual tambah sistem Hermes, borang G. Okay. Perkhidmatan yang dijumukkan 5 skim. Ni pasal borang lah, borang yang Yunus Samit. Rujuk you punya kerani lah. Ni borang. Saya baca lah sendiri. Okay. Tak nak ke? Tak nak? 141 partisipan. Tak nak? Orang nak bagi kenaikan gaji tak nak? So janganlah marah. Kalau saya dah sign SSP 3 hari lepas. Bagus. Ramai yang dah tanda tangan, dia belum dengar saya punya sesi penerangan. Ucap terima kasih. Dia sebab saya kata sign dulu. Okay. Banyak tu. Persoalan dia yang belum terjawab lagi. Saya sendiri masih lagi mencari ya. 8866. 8866. Misteri 8866 ni bukan nombor ekor. Dia nak naik grade. Grade DG 40 nak tu perlu masa 6 tahun ataupun 8 tahun. So, bagi saya kalau yang kita faham dalam SSP ni, dia tak nyatakan secara spesifik berapa tahun tempoh perkhidmatan. Dia hanya nyatakan you dah sah jawatan, maksudnya atas penilaian ketua jabatan you bolehlah naik grade. Boleh naik grade lah. Sebab dia tak nyatakan spesifik 8866 kena tunggu 8 tahun baru naik grade ke apa ke. Itu SSP lah. Dalam SSM pun saya tak tahu. Tapi mungkinlah dia di-apply di peringkat pelaksana. Sebab dalam skim SSM pun tak dinyatakan mesti 8 tahun barulah boleh naik grade. Saya dah sign SSP tapi isu sekarang kawan-kawan yang ambil vaksin semua tanya, tak takut kena vaksin ke? Itulah dia orang pelik lah. Dia orang pelik sebab SSP ni kawan-kawan yang tolak vaksin pula yang paling laju.
pergi ambil. Itulah SSPA. Apa benda yang takut ni? Malam ni saya harap semua kental semua kental. Sebab apa? Sebab tak ada undang-undang yang boleh mengatasi perlembagaan. Janganlah risau. Ini kita pergi juga Akta 342 jam 10.25. Akta 342 ni apa yang you takut sangat? Kekerasan, force. Ini pindaan dia. Okay. Perkataan kekerasan dah ada tahun 1988 lagi. Kenapa you tak melompat dulu? Kawan-kawan kita tu baca tak dulu Akta 1988 punya ni? Sama, tak berubah. Maksudnya perkataan tu, saya rasa orang dulu salah terjemah lah. Dia force tu sebenarnya paksa. Maksudnya pegawai yang diberikan kuasa boleh paksa you menjalani keronting macam tu. Itu masuk dia dalam bahasa Melayu. Perkataan Inggeris ni dia ada banyak masuk. So kalau you terjemahkan straight forward, kekerasan, apa you fikir inspektor kesihatan boleh datang beduk kita? Gila ke apa? So kalau dah ada sejak tahun 1988, itu hari pandemik, tak ada lah pegawai inspektor kesihatan datang beduk je. Siapa-siapa yang tak keronting. Orang siap main ni lah. Main judi lagi lah. Kat pusat keronting. Ada yang cabut lari lagi. Betul? Sebab itulah dia buat pindaan. Selain itu, pindaan ni juga dibuat sebab ayat syarat gagal. Ayat syarat gagal dia turunkan kepada Menteri Kesihatan di setiap negara untuk pindah akta dalam negara masing-masing. Okay? So, benda ni pun tak adalah apa-apa yang you perlu risau sebab perkara 5 Perlembagaan Persekutuan itu kebebasan diri masih lagi ada dalam perlembagaan. Dia belum dipindah ataupun dimansuhkan. Saya risau kalau perkataan perkara 5 dalam perlembagaan itu telah dimansuhkan, tapi you nak pindah perlembagaan tercirit dulu lah. Kecuali you kerajaannya strong 2/3, tapi you kena buat krisis. Macam Mahathir dulu buat krisis untuk kurangkan kuasa raja-raja. You kena wujudkan krisis dulu untuk you pindah perlembagaan. Okay. 2/3. Payah 2/3. 2/3 ni maksudnya 148 kursi parlimen, you satu parti saja. Satu parti you ada 148 kursi parlimen. Memang you tak akan dapat sama sekarang. Tercirit. Kan kita tengok session yang you takut sangat. Okay. Tajuk ringkas. Ini pindaan. Yang terbaru. Dan macam saya cakap, perkataan kekerasan tu dah ada sejak kali pertama akta ni dipindah. Akta 342 dipindah. Iaitu tahun 1988. Section baru. Okay. Yang dimasukkan kat sini adalah pindaan section 2. Akta ibu. Akta 342 ni disebut sebagai akta ibu. Dan akta ini dipindah dalam section 2. Memotong tarikh inspektor kesihatan. Digantikan dengan pegawai diberi kuasa. Menggantikan perkataan mana-mana inspektor kesihatan digantikan dengan mana-mana pegawai kesihatan persekitaran. So, okay. Sebab apa dia gantikan? Sebab dulu masa pandemik COVID, polis keluarkan kompaun bawah 342. 342. Akta 342. Akta 342. Akta kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit. Okay. So apa lagi dia pindah? Section baru 14A. Uh, 14A pengasingan ataupun pengawasan orang yang dijangkiti. 14A, seorang pegawai diberi kuasa boleh memerintahkan mana-mana orang dijangkiti ataupun yang dia mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti oleh suatu penyakit berjangkit untuk menjalani pengasingan ataupun pengawasan di mana-mana tempat bagi tempoh apa-apa sebagaimana yang dipikirkan patut oleh pegawai diberi kuasa sehingga orang itu tidak dilepaskan tanpa membahayakan, sehingga orang itu boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Bagi masuk subsection 1, seorang pegawai boleh diberi kuasa menggunakan kekerasan yang perlu untuk memastikan
perintahnya dipatuhi. Jadi you takut tak? Kekerasan ni bukan ni ya, dia maksudnya dia boleh panggil polis untuk tarik you pergi keronti lah. Dia tak boleh sentuh kita. Dia tak boleh sentuh. Akta 342 tidak diluluskan oleh 24 ahli parlimen. Boleh cabar ke Mahkamah Bawah sebab majoriti YB tak hadir sidang. Boleh nak cabar. Siapa yang nak fight kan? Cabar boleh. Fight kan kat Mahkamah Kehakiman sama ada sah atau tak sah. Tapi undang-undang ni baru diluluskan Dewan Rakyat, lepas ni Dewan Negara. So, biasanya kalau dah lulus dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara dah tak jadi isu. Lepas apa lagi? Section 15A. Perintah bagi masuk pengesanan dan pemantauan. Pegawai diberi kuasa mana-mana orang yang diperintahkan menggunakan peranti pengesanan ataupun naklah memastikan bahawa peranti pengesanan itu dalam keadaan baik. Tidak boleh dimusnahkan, merosakkan, menghilangkan ataupun mengubah peranti pengesanan semasa dalam tempoh perintah yang dikeluarkan bawah subsection 1 perkara 15A. Yang ni pemantauan dan pengesanan itu dia boleh pakaikan kita di device. Ni lebih kepada aplikasi MySejahtera lah. Dulu kalau orang kena cloning, tak updatekan MySejahtera, tak menjadi satu kesalahan. Lepas ni jadi satu kesalahan. Lepas apa lagi yang dia masukkan? Kuasa penyiasatan. Okey. 21B. Seorang pegawai diberi kuasa mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan penyiasatan di bawah akta ini mengikut kanun tata cara jenayah. Jadi prosedur dia macam proses polis siasat kes jenayah. Kalau you langgar, contoh you kena dapat perintah kena keronting tapi you tak ikut. Inspektor Kesihatan tak boleh pukul you yang risau. Dia akan panggil polis, you mungkin kena reman. Lepas tu Inspektor Kesihatan akan siapkan kertas kesihatan, lepas tu rujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Lepas tu tengoklah Timbalan Pendakwa Raya nak tuduh ataupun tak. Dan dituduh di hadapan Magistrate kelas pertama. So kat situ nak mengaku salah ataupun tak mengaku salah, depan you dengan mahkamah. Jadi apa lagi kat sini? Lepas ni kuasa. Inspektor Kesihatan pun ada kuasa untuk minta maklumat. Contoh kalau dia syak kita, kontak rapat. Dia nak maklumat, dia interview kita. Dulu kalau kita tak bagi kerjasama pun tak ada masalah. Tapi sekarang akan jadi satu kesalahan. So, section 22A yang you takut sangat adalah bila sebut ketua pengarah. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan. Section 24A, bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan. Walau apa pun undang-undang bertulis yang berlawanan, Mahkamah Majistret kelas pertama adalah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan di bawah akta ini. So, bukannya kuasa ketua pengarah kesihatan. Jadi, lepas ni ada penalti am, section 24. Penalti am bagi individu, denda tidak lebih RM5,000. Kalau you mengaku salah, kalau Majistret nak denda you RM500, RM500 lah. So, kalau RM1,000. Okey. Pada section 25, pengkompaun kesalahan. So, inspektor ataupun pegawai diberi kuasa lepas ni ada kuasa untuk kompaun terus tawaran kompaun. Dia boleh negotiate. Mana lah? Kita pergi arahan ketua pengarah 21A. Kan ni, ya takut tak? Arahan ketua pengarah. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara sama ada secara am atau khusus kepada mana-mana orang atau golongan yang orang supaya mengambil apa-apa langkah bagi masuk mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan perintah atau garis panduan kepada mana-mana pengambil perubatan bagi masuk mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Mana-mana orang yang melanggar apa-apa arahan, perintah atau garis panduan yang dikeluarkan di bawah section ini melakukan satu kesalahan. So, itulah. Jadi takutlah 21A, arahan ketua pengarah. Setiap akta yang dibentangkan ataupun RUU, dia buat pindaan, dia ada huraian dia. Huraian dia masuk setiap definisi. So kat sini kita baca huraian, okey. Dia tak boleh nak keluar daripada masuk huraian tu. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas, tak penting. Okey, saya pergi ke pasal 4. Bertujuan untuk memasukkan section baru 14A ke dalam Akta 342 untuk membolehkan
seseorang pegawai diberi kuasa untuk memerintahkan mana-mana orang yang dijakiti atau yang mempunyai sebab untuk percaya telah dijakiti oleh suatu penyakit-penyakit untuk menjalani pengasingan, pengawasan di mana-mana tempat bagi tempoh apa-apa yang difikirkan patut oleh pegawai diberi kuasa sehingga dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Yang kuasa ketua pengarah tadi adalah fasa 7. Jadi, fasa 7 betulnya memasukkan bahagian baru 14A ke dalam Akta 342 mengadakan peruntukan kuasa penguatkuasaan di bawah Akta 342. Seksyen 21B dicadangkan memberikan kuasa kepada seorang pegawai diberi kuasa untuk menjalankan penyiasatan. Itu satu. Seksyen 21C dicadangkan memberi kuasa kepada seseorang pegawai diberi kuasa untuk mengkenaki mana-mana orang memberikan apa-apa maklumat berhubungan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit. Pasal 8 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 22A ke dalam Akta 342 untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan yang dilakukan oleh suatu pertubuhan atau perbadanan. Pasal 19 bertujuan untuk memindah seksyen 23 Akta 342 memperuntukkan bahawa pendakwaan di bawah akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini adalah dimulakan dengan keizinan bertulis pendakwa raya. Jadi kalau tak ada keizinan pendakwa raya tak boleh nak suka-suka. Pasal 11 bertujuan memasukkan seksyen 4A ke dalam Akta 342 untuk memperuntukkan bahawa Majlis kelas pertama adalah mempunyai bidang kuasa penuh membicarakan apa-apa di bawah kesalahan Akta 342. Pasal 12 bertujuan memindah seksyen 25 Akta 342 untuk memberi kuasa ketua pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa atau yang diberi kuasa olehnya untuk menawarkan kompaun. Okay, pasal 13 bertujuan untuk memindah seksyen 26 membolehkan pegawai diberi kuasa menggunakan apa-apa sumber yang ada di sesuatu premis. Pindaan ini juga bertujuan untuk membolehkan apa-apa isu berbangkit mengenai bayaran amaun papasan yang diterima ataupun dirujuk ke mahkamah sebagai ganti rujukan kepada penimantara. Ini kalau pegawai diberi kuasa tutup kedai kononnya penyakit berjangkit, dia pergi nak tutup ke mahkamah, pegawai diberi kuasa tu boleh guna pasal seksyen 26 lah, dia ada kuasa tu. So mahkamah lah yang akan decide. Okay. Pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus dalam huraian ini merupakan pindaan kecil atau berbangkit. Rang undang-undang ini melibatkan kerajaan dalam perbelanjaan wang tambahan yang amountnya belum dapat ditentukan sekarang. Jadi, perkataan kekerasan tu tak ada. Dia kalau ketua pegawai diberi kuasa pukul you sebab you tak nak keronting, you buat report polis. Jadi kesalahan jenayah. Dia lah yang kena. Dia kalau you tak bagi kerjasama, kalau you tak bagi kerjasama, dia kena panggil polis. Pegawai diberi kuasa ni tak boleh nak touch kita suka-suka. Tak boleh sentuh pun. Apa yang takut sangat? Perkataan kekerasan itu dah ada sejak tahun 1988. Itu tak ada apalah yang boleh takut sangat. Kalau ada tunjuk slide kawan servis ini, dapat dengan suara, nampak bayar hitam putih je. Ada tunjuk slide tadi. Tu apa lagi? Sekarang yang paling penting adalah My Digital ID. Yang perlu kita fikir, yang perlu kita buat ataupun kempen war-warkan supaya orang ramai tak daftar. Apa? Sebab My Digital ID ni adalah satu sistem pembayaran. Dia melibatkan Gavi ni, vaksin punya ni lah, Bill Gates punya. Tu. Tadi ada Cikgu Alinah kongsi dengan saya mengenai Digital ID punya ni. So, dia orang sendiri pun akui ada sistem perbankan sekali, dia letak logo-logo bank semua. So, kalau kerajaan kata dia hanyalah satu ID untuk pengesahan online atas talian untuk berurusan dengan pejabat kerajaan, asalnya dia tipu lah. Cuma masalah kita sekarang ni, dia nak jadikan benda tu sistem tunggal untuk berurusan dengan kerajaan. So, maksudnya tanpa digital ID kita tak boleh nak berurusan dengan kerajaan. Okay? So, kita jangan pergi berurusan dengan kerajaan, boleh tak buat itu? Boleh tak? Sama juga ni, tak ada
CJ vaksin tak boleh. Rentas negeri sama lah ni. Ni sama. Kalau you perasan lah. Kalau you perasan. Kerana kan ada. Ya. Apa sangat urusan kita dengan jabat kerajaan? Daftar kelahiran. Tak tahulah. Saya jarang pergi bosan kerajaan. Tak hari ke? Cuma MyData ID ni dia tak ada tak dibentangkan dalam parlimen sebagai RUU. Jadi tiada keperluan untuk tuan-tuan apply. Dia bukan satu kewajipan. Macam MyCard ada akta pendaftaran negara, CJ kelahiran akta pendaftaran negara. MyData ID ni tak ada satu akta untuk bersandar. Dia nak apa-apa dalam sistem ni dia mesti ada akta dia. Bank Islam ada akta Bank Islam. Apa-apa saja yang melibatkan antara urusan pihak swasta dengan orang ramai, pihak kerajaan dengan orang ramai, dia mesti ada akta bersandar. Contoh tukar urut ada akta pengamal tradisional, akta perubatan tradisional. Dia mesti ada undang-undang yang mengikat. Sebab apa? Sebab undang-undang yang boleh mendisiplinkan. Tak kisahlah organisasi ke apa ke. Jadi RUU pula. MyData ID ni tak ada. Tak ada akta untuk bersandar. Selain itu, dia dikendalikan oleh Maimus Berhad. Satu anak syarikat kerajaan yang banyak isu. Boleh cek isu dia, banyak isu. So, apa yang kita kena buat adalah untuk pastikan seramai mungkin tak apply ataupun tak register Digital ID. Itu yang kita kena pastikan. Sebab apa? Sebab sebaik saja majoriti daftar, kita kena ikut majoriti. Dan setengah tempat dah mula cashless. Melaka dah buat. So tempat-tempat yang cashless ni, you dengar je, you terus komplain lah. Dia cakap, oh tak terima cash lah. Saya nak buat aduan kat Bank Negara. You sound gitu je. Bila you sound macam tu, peniaga pun akan takut juga. Macam Melaka tu, Melaka. Negeri cashless. Kau gila ke apa? Nak cakap cashless tak laku. Tapi kalau kita orang majoriti orang apply, kita terpaksa ikut arus. Dan sebaik saja majoriti apply MyData ID, dia akan masukkan wang kertas, semua digital currency. Dapat gaji, kita hanya tengok angka, dia potong siap-siap. Hutang kereta, hutang rumah siap-siap. Apa balance yang tinggal, dia boleh tentukan ke mana boleh dibelanjakan. Contoh balance gaji 1,200 boleh dibelanjakan di Giant Supermarket dalam tempoh 30 hari. Kalau tak, ia expire. You kena pergi lah, you kena cari lah Giant kat mana. You tak boleh pergi kedai Tesco. Dia boleh tentukan kat mana you berbelanja. Dia boleh tentukan bila you boleh berbelanja. Apa lagi yang dia bagi? Dia akan bagi jadual imunisasi. Jadual suntikan. You miss satu kali. Contoh kalau dia tetapkan suntik vaksin influenza sebulan sekali. Bulan tu you miss. You pergi scan, tak boleh. Just imagine. Maksudnya tak ada cash. You scan tak boleh. Kawan-kawan nak tolong tak boleh. Kawan-kawan tu boleh tolong bagi makanan yang dia dah beli je. Dia tak boleh nak tolong transfer ke apa sebab dia boleh trace. Orang macam saya, kalau benda tu dilaksanakan mati, dengan saya tak boleh buka akaun bank semua. Saya harap belas ehsan tuan-tuan lah. Datang hantar beras, hantar pisang, hantar ubi kayu. Kan benda betul. You just imagine cash tak ada. Semua transaksi digital. Okay. Dan dia tetapkan jadual vaksinasi. Nak tak nak, you akan pergi ambil suntikan untuk pastikan you punya wallet boleh digunakan dan tak disekat bila-bila masa. So ini yang paling bahaya. Perniagaan seperti perkhidmatan penghantaran seperti Grab dan Shopee tak relevan lah. Shopee dia boleh bayar COD. Ada je orang COD. Barang RM2. Saya gelak je. Barang RM2.50 kau COD. Adalah kawan-kawan. Kau ni menyusahkan orang betul lah.
Saya Grab, saya bayar cash. Kenapa saya suka bayar cash? Sebab saya bagi tips ke budak tu. Contoh kalau makanan kita harga RM25, kita bagi 30. Dia pun seronok. Saya tak bagi tips yang dalam Grab tu. Sebab kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang tak dapat. Itulah sistem yang kita nak. Siapa selesa bayar cash. Siapa selesa transfer online. Kenapa kau nak buat satu mata wang digital? Sebab money game. Dia orang ni bukannya ada duit pun. Dia kaya dengan hasil bagi pinjam duit kita. Kita pergi simpan duit, dia bagi pinjam kat orang. Saya pergi bank. Jalan kaki pergi bank. Cik, saya nak simpan RM1,000. Oh, boleh nak. Dia pun ambil RM1,000. Kalau ada Samsung pun datang. Samsung datang. Saya nak buat loan RM1,000. Boleh. Dia pun ambil RM1,000 saya bagi kat Samsung. Ni kena bayar sekali dengan interest. Samsung pun bayar sekali dengan interest. Saya pun pergi keluarkan balik. Nak keluarkan RM500. Dia pun gunalah duit interest yang Samsung punya. Bagi balik lagi. Untung macam tu je. Dulu masa PKP, Agrobel yang pertama isytihar pelanggan. Tak beresin. Ya. Lepas tu dia orang punya corner terbalik. So kita kena buat macam tu. Dan sekarang ni, yang cashless ni, kita kena sound. Dia kata, tak terima cash. Salah atas bank negara ni, saya nak buat aduan kat bank negara. Saya tak kisah. Saya nak komplain kat bank negara, you tak terima cash. You sound gitu je. You balik, belum tentu lagi kita nak buat kat aduan ke apa ke. Kalau 10 orang satu hari peniaga terima macam tu, dia pun goyang. Dia nak macam mana? Nak ikut seruan kerajaan ataupun dia nak jaga pelanggan dia? Macam sebelum ni kita buat lah. Tak terima orang, tak terima ni, kedai nak kat CJ vaksin. Kita pergi beli kedai lain lah. Kedai terima ke? Peniaga nak duit. Peniaga nak duit dan tak nak hilang pelanggan. Yang tu you kena tahu. So contoh kalau you pergi satu kedai, you spend 700-800. Tiba-tiba dia nak buat ada sistem cashless. Saya tak suka ni. Saya suka bayar cash. Saya anak Pablo Escobar. Kita orang main cash je. Kita tahu kenapa Pablo Escobar dia boleh lari. Dia memang raja dadah. Kita ambil konsep dia. Dia letak cash kat mana-mana. Jadi dia pergi tu ada cash. Lepas tu dia boleh survive kat tempat-tempat tu. Sampai satu tahap dia boleh bakar cash untuk sejukkan diri. Kalau seorang yang tolong dia tu tengok. Lepas tu dia tinggalkan satu beg. Anak buah dia tanya, kenapa bagi satu beg? Dekat kau gila. Dia tengok kita bakar duit. Untuk panaskan badan. Kalau kita tak bagi satu beg, garanti dia bagi tahu kita kat mana sembunyi. Betul orang main cash. Cash is king. You nak main digital, lalu jadi hamba dia orang. Cash is king. Najib dah cakap lah, cash is king. Kita ada cash, kita king lah. Sekarang ni dia cuba buat kita ikut sistem dia. Dan masalahnya, kita ikut. Ada yang kata, kesian kat makcik-makcik, tak ada internet, tak ada phone canggih-canggih. Dia tak peduli. Sebab orang asli ada dalam hutan. Dia duduk dalam hutan pun. At the end, dia akan ikut sistem. Dia akan ikut sistem. Kita boleh cakap sekarang, tempat orang tak ada internet ada macam mana? Tak ada. Bila semua dah jadi cashless, tak ada cash, you kat hutang pun, you keluar nak beli barang, you kena pakai benda tu lah. Pada saya kata dia tak peduli yang golongan menentang. Kalau ada majoriti yang apply. So kita dah buat tabur haji, kita dah buat. Agrobel kita dah buat. Tabur haji kita buat apa? Kita buat kempen tutup akaun tabur haji. Apa berlaku? Kesan kita buat. Tak ada kesan tak? Adalah. Tahun lepas dah tak ada syarat vaksin COVID-19 untuk jemaah haji. Semua kawan-kawan kita dalam ni kongsi dengan saya. Saya dah boleh pergi. Yang sebelum tu dia cekak ni. Sebelum tu kena ambil vaksin. Ada seorang tu dah ambil vaksin yang expired pun ada. So jangan kata kempen yang kita buat tak ada kesan. Kalau orang sambut. Saya percaya ramai orang tak nak sangat digital ID ni. Cuma tak tunjuk. Sebab apa? Sebab kenyataan Gobind Singh hari ni, Menteri Digital. Dia kata kerajaan akan mula implementasi suku tahun 2025. Maksudnya bulan Mac 2025. Tapi sebelum tu dia akan mulakan kempen untuk meyakinkan orang ramai. Kenapa? Dia buat macam tu. Dia dah keluar kenyataan macam tu. Dia pun tahu.
Dan satu-satunya pihak yang buat kempen pergi jelajah sana sini bagi penerangan pasal digital ID ni, OSCC. Jadi tuan-tuan boleh ambil video saya yang saya bagi tu, share je kat grup taman, kat grup mana-mana. Tak perlu berdebat. Okay, you just hit and run. Letak aja macam-macam gerila lah masuk. Letak video buat bodoh. Lantak orang nak komen apa. Dia cuma letak, oh macam ni digital ID boleh kawal kita lah. Dia mesti tengok. Daripada 10 orang kat dalam grup taman you tu, mesti ada seorang yang akan tak nak apply. Itulah peranan. You tak perlu jadi the messenger pun, you hanya perlu sebarkan mesej yang dah siap buat. Tolak je, just ignore je. Macam padu. Padu kita buat seruan supaya pejabat awam tak register. Apa orang cakap? Orang cakap kita wawai tu lah, wawai ni nak grup-grup yang ikut lawyer tu lah. Last kali kerajaan negeri Sarawak tolak. Kata apa? Menteri Pertahanan sendiri buat kenyataan padu tak selamat. So macam mana? Jadi kita kena buat sesuatu. So saya bakal mesej lah. Saya bakal mesej. Kurang sikit sebanyak. Apa pun My Digital ID yang paling, sebab dalam My Digital ID ni dia akan gabungkan sekali. Sekarang ni kita dah praktis My GPJ, My Sejahtera, My Hermes. Benda tu nanti akan duduk semua dalam My Digital ID. Sebab dalam My Digital ID ni dia ada aset, dia ada tax yang kita bayar, dia ada skor kredit. So everything kita punya kehidupan boleh ditentukan oleh dia orang. Dan UK dah buat sejak PM Tony Blair. Tapi penduduk dia tak apply. Maksudnya apa? Maksudnya kerajaan dia dah luluskan dalam parlimen semua tapi rakyat tak apply. Kita pun kena buat macam tu. Kita apa dah lagi? Kau tak bentang dalam parlimen pun, tak lulus parlimen pun. Kenapa kita nak apply? Masalah kita budak-budak suka sangat pakai scan. Saya pun pakai kadang-kadang. Cuma kita nak yang sekarang ni lah. Sistem ni sepatutnya ikut kita, bukan kita ikut sistem. Lagi-lagi melibatkan duit kita spend. Kenapa kita nak ikut dia orang? Dia orang lah kena ikut kita lah. Saya buat macam tu, saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya kalau orang nak jumpa saya apa ke, saya akan pastikan dia ikut saya juga. Saya jarang ya. Contoh kalau ni, saya jarang jawab ya, saya bagi okey, sekejap kita fikir dulu. Pada ucapan pun memang okey pun, cuma kita bagi tahu gitu supaya orang tak anggap kita mudah sangat. Pin video no My Digital ID untuk mudahkan sebar komuniti. Okey, kita akan pinkan nanti. So soalan. Caps lock. Apakah yang buat ragu-ragu? Malah ni adalah siaran ulangan, siaran repeat gara-gara masalah teknikal. Sekiranya negara kita gagal mengikut kehendak golongan elit, adakah Malaysia akan jadi apa? Malaysia akan diranakkan dengan sistem bencana mereka seperti negara yang menolak. Yes. So kita punya ke atas ni kira cerdik lah. You tengoklah siapa jadi menteri. Sebelum ni apa? Anwar Ibrahim dengan Zulkifli bantah. Bila KJ bentang atas 342. KJ dah lengah-lengah tarik handbrake kejap, bentang kejap, tarik handbrake kejap, bentang. Anwar berhimpun depan Parlimen bantah. Bila dia jadi PM, apa yang jadi? Mati kalau tak ikut. Kita adalah satu-satunya negara Islam yang masih stabil. Yang lain-lain semua dah hancur boh. You tunjukkan saya satu-satu negara Islam yang masih stabil. Arab Saudi tak ada kisah. Indonesia, Republik. Bukan kita Islam agama persekutuan.
Menteri Kekalauan. Saya tak kisah dia nak bentang parlimen, dia nak ni, dia jangan paksa rakyat. Dia nak show off apa benda yang kat sana tu nak bertata kau apa ke dia bentang. Jangan kau gunakan benda tu ataupun force kat atas rakyat. Tapi kita tengok kerajaan yang sekarang ni okey. Contoh booster. Bila dia tengok majoriti orang tak nak, dia tak ada buat pasal. So kat situ pun boleh nampak bila majoriti menolak, kerajaan tak akan paksa. Vaksinasi dulu sebab fear. Dia ada 3 golongan. Golongan yang percaya COVID itu boleh mati, majoriti. Golongan yang tahu vaksin ni masih dalam kajian, dia tahu dia boleh tolak, tapi dia ambil juga. Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang menolak terus macam kita lah. So sekarang ni golongan yang first ni, yang golongan yang majoriti ambil ni, kalau timbul pandemik baru, you ingat dia tak pergi ambil vaksin? Tak ada, dia akan pergi ambil. Kalau dia tengok monkeypox tu banyak orang rebah sana sini, golongan majoriti ni yang ambil tadi, dia akan berlari pergi ambil vaksin lagi. Dia cakap je. Dia tak nak tadi booster ni, dos pertama, dos kedua sebab vaksin COVID-19. Kalau timbul pandemik lain, dia orang berlari pergi ambil. Dia tak peduli pun kita ni. Kita memang golongan menolak. Dia peduli apa? Sebab dia tak peduli kita kecil. Atas 342 tu berapa banyak proses baru boleh digunakan pakai? Yang pertama biasanya kalau you kena penyakit berjangkit, 23 penyakit berjangkit, boleh tengok dalam atas 342. Batuk koko semua lah. So, misal kata you ada simptom, you pergi hospital. So, tu syak. You kena batuk koko. Sebab ada gejala. Dia boleh terus keluarkan perintah untuk kuarantin. Jadi you tak nak atas tu dikok kuasa kat atas you. Kalau you ada gejala biasa tak payah pergi hospital. Bila lagi? Bila ketika berlaku pandemik macam itu lagi. Dia boleh kuat kuasa bersama ordinan darurat. Jadi atas 342 ni bukanlah benda yang perlu kita takut. Kalau kita tak ada gejala, orang dia boleh keluarkan orang yang ada syak tu adalah nak syak seseorang dijangkiti mesti ada gejala. Mesti dia buat test. Mesti ada sejarah perjalanan ke negara-negara yang telah dijangkiti. Asas dia kena ada. Dia bukannya tak pernah datang sini tiba-tiba inspektor kesihatan muncul, pawai kau aku nak karantin. Tak boleh, tak semudah tu, bukan macam order TOIS. Dia pun dah dalam huraian tu dah ada bidang kuasa dia. Apa-apa arahan yang dimasukkan oleh ketua pengarah tu adalah apa-apa arahan kepada pengamal perubatan supaya pengamal perubatan tu ambil langkah jaga-jaga ke atas pesakit yang dia keluarkan perintah tu. Kalau you tafsir apa-apa arahan ketua pengarah kesihatan boleh buat semasa pandemik, maksudnya pandemik muncul je dia boleh arah agung letak jawatan. No, bukan macam tu. Dia sebelum ni kuasa macam nak isytiharkan tempat-tempat satu tempat tu untuk sebagai pusat karantin hanya menteri saja. Lepas ni inspektor kesihatan pun boleh. Dia hanya tanpa yang lompo-lompo je. Ya, tak semua arahan tu betul. Masalah orang kita tak pernah nak persoalkan bos. Why? Why bos saya kena buat macam ni bos? Kadang-kadang bos kau pun tak tahu dia bagi arahan. Hanyalah dia why. Why bos saya kena buat? Saya nak tanya why bos? Why? Dah ambil tak apalah, dah ambil. Jangan ambil lagi. Yang dah terlanjur ambil tak ada masalah. Sebab waktu tu semua kena tipu. Dia ambil pun kena tipu, dia tak ambil pun kena tipu. Dia tak ambil kena tekanan mental, macam-macam kena. Saya je yang relax. Tak hidup je biasa je. Saya hidup macam biasa. Ya. Dia dah mula tu. My Digital ID adalah ending game dia. Ending game di mana dia boleh paksa kita vaksin.
fasa vaksin tanpa fasa. Kita akan pergi vaksin tanpa paksaan. So, itulah kena bantu. Waktu saya buat video je, ada banyak video penerangan saya. Tadi ada orang kongsi. Dia kata video yang saya bagi tok di Penang, ada orang-orang kongsi dalam grup taman dia pun terkejut. Okey, jelas. Okay? Itu saja lebih kurang malam ni. So, kita mula awal ni. Kita mula jam 9. Semalam ramai masuk tidur. Berapa orang dah? 139 orang partisipan. Okey? Tak daftar digital ID, adakah boleh dikenakan tindakan tertentu? Main digital ID tak ada perkara perkhidmatan yang keluar. Hanya ada surat edaran saja. So, tak boleh kena tata tertib. Tak kena tata tertib, kenapa? Bukan satu perkara perkhidmatan pun. Boleh kan dia keluar perkara perkhidmatan yang semua pejabat awam kena apply. So, lepas ni, sign SSPA hari Isnin. Esok, lusa hari Isnin, pergi tempat kerja. Yang mana yang dah isi tak setuju, boleh ada peluang lagi untuk tukar. Tarik balik borang tu je. Sebab dia manual dengan update sistem HMIS. Print borang baru, tukar. So, tak payah ikut apa saja cakap-cakap orang sekeliling sebab dia orang dapat maklumat yang salah. You yang patut betulkan dia orang. Kita orang pandai, kita join kat satu grup. Orang bodoh, dia dua je enemy dia. Sama ada kumpulan bodoh tu ikut jadi pandai macam kita, ataupun kita tu ikut jadi bodoh macam dia orang. So you pilih, you nak macam mana. Kena bagi tahu, tapi kalau dia orang tak percaya, tinggalkan. Macam saya cakap dulu lah masa COVID. Kena bagi tahu ahli keluarga, semua ni. Tapi kita, yang mana tak percaya kita, tinggalkan. Tak perlu buang masa berdebat, tak perlu sakit hati, tak perlu stres. Sebab kenapa pula kita nak sakit hati? Kita bagi tahu benda betul, dia tak percaya. Dia lebih percaya kisah-kisah tahayul pasal vaksin. Dia percaya cerita satu kopek akan datang suntik dia vaksin. Ignore, tinggalkan. Sampai satu tahap, nanti dia akan tengoklah you dapat kenaikan gaji, dia duduk tahap tu, dia terikat perkara yang sama juga. You dapat arahan vaksin daripada ketua jabatan, dia pun akan dapat juga. Beza perkeliling dengan surat edaran. Surat edaran adalah surat makluman. Perkeliling perkhidmatan mesti apply untuk pejabat awam. Perkeliling perkhidmatan ni dia keluar perkeliling. Dia tulis perkeliling perkhidmatan. Surat warna kuning yang you selalu cakap perkeliling, media tulis perkeliling, itu adalah surat edaran. Perkeliling perkhidmatan macam sistem HMIS 2005 dia keluarkan. Perkeliling perkhidmatan sistem HMIS, semua pejabat awam kena apply. Okay. Perkeliling perkhidmatan vaksin terpakai kepada semua pejabat awam, tapi tak ada satu pun perkataan wajib. Sebab ketua jabatan boleh arah kaki tangan yang tolak buat saringan dengan kos diri. Perkeliling perkhidmatan ni, you dalam sektor perkhidmatan awam, keluar perkeliling perkhidmatan, you kena ikut lah. Tak nak ikut, nak bantah, resign. Kamu pun perkeliling perkhidmatan, you kaki tangan perkhidmatan awam. Perkeliling perkhidmatan dikeluarkan untuk sektor perkhidmatan awam. You nak bantah, kunci kerja lah. Dia buat untuk sistem perkhidmatan awam, you nak bantah. Dah jadi satu kesalahan dalam peraturan pegawai awam tata kelakuan dan tata tertib 1993. Perkeliling perkhidmatan, you tak boleh nak bantah. Adakah kita bantah perkeliling perkhidmatan vaksin dulu? Tak. Kita cuma tolak vaksin. Sebab kalau you buat bantahan, mewakili semua sekali. You bantah semua benda yang orang lain pakai. You nak bantah sebab you seorang. Lepas tu you hasut kawan-kawan lagi. Kalau aku jadi ketua pengarah GPA, aku pecat kau. Jadi kalau kau tak nak vaksin, kau janganlah ikut.
Kau tak tahu pergi ambil vaksin. Kenapa kau nak batas satu sistem yang aku buat? Faham tak? Dan dalam kerajaan tak ada dua sistem. Yang pertama kena faham. Buka kawasan SSPA 1 Disember. SSM dah tak ada. SSM dah tak ada. Saya nak buat magic. Buat magic. Buat magic. Ini SSM yang sekarang ni. Okay. 1 Disember nanti, buka kawasan SSPA. Okay. Perkara yang dalam ni, dia dah masuk sini. Dah jadi SSPA. Ada nampak SSPA? Kau nak kekal SSM apa hal? Ada nampak SSM? Tak ada kan? Semua dia dah merge. Sebab tu dia cakap, bagi kaki tangan yang menolak option, terikat dengan perkara 194 dalam perkelilik ini. Dia dah merge lah. Dia kat sini ni, dia dah merge masuk kat sini. Faham? Konon tak ada pasang vaksin konon. Tak apalah tafsir lah. Perkelilik perkhidmatan ni, dia bukan isu-isu of law. Saya tak salahkan peguam. Peguam ada tafsiran sendiri. Dia tanya peguam A, dia tafsir lain. Peguam B, dia tafsir lain. Lawyer pun ada banyak jenis. In-house lawyer. Lawyer yang pernah pergi trial kat court. Lawyer yang buat dokumen saja. Lawyer, banyak jenis lawyer. Rujuk lawyer macam mana? Lawyer Facebook. Jadi sebab tu tafsiran dia, ketua jabatan ada kuasa mandatory pun tak betul. Saya bukan siapa-siapa. Saya tak ada tauliah. Saya tak ada tauliah, saya cuma ada pengalaman duduk dan buat benda. Itu je lah. Dia membezakan. Tak salah, you tanya lawyer. Dia pun ada versi dia. Cuma macam ni lah, macam you nak resepi tom yum, you pergi tanya pakar masak western. Memang dia boleh bagi resepi, cuma rasa dia tak sama macam orang tukang masak Thai. Faham? .11:05 malam. Terima kasih yang mana infak dan boleh war-warkan. Malam ni ada rakaman, saya akan kongsi rakaman nanti. Segala yang saya present tadi, saya akan kongsi. Dah ada pun dalam ni, ada ruangan file, konten tak restrict, so boleh save. Surat untuk tolak vaksin, draft pun saya dah bagi. Nombor ring you letak sendiri, nombor ring 1, 2, 3, 4. Okay. You nak tambah alasan lain, you pun boleh tambah, tak ada masalah. Sekiranya ketua jabatan minta surat tunjuk sebab. Untuk My Digital ID bukan surat tolak, surat tunjuk sebab. Dah jelas? Jelas. Berapa kali kita buat? 1, 2, 3, 5 kali. 5 kali aku cakap clear tak? Kalau 5 kali tak clear lagi, esok bergoyang pula. Tu. Adalah macam kisah-kisah yang orang momokkan. Dia sama je. Kerajaan selalu bagi option. Dia daripada skim gaji kabinet 1974 nak tukar ke skim saraan baru pun kerajaan bagi option. Skim saraan baru nak tukar ke skim saraan Malaysia pun kerajaan bagi option. Tapi bila yang tu dah tolak option nak kekal kat situ, keluar skim tawaran skim perkhidmatan yang baru, dia tawarkan kepada kaki tangan yang dah terima option tu. Yang tak terima option sebelum ni, dia tawarkan juga tapi tak sama, dia punya benefit tak sama. So sebab tu dalam sektor perkhidmatan awam masih ada lagi kaki tangan yang terima skim gaji kabinet 1974. Kalau you nak kekal SSM sekarang, 15 tahun, 20 tahun lagi mungkin akan ada skim perkhidmatan yang baru. You jangan marah kalau hanya kawan-kawan yang dalam skim saraan perkhidmatan awam saja yang terima option, tawaran option tu. You kekal lah gaji SSM sampailah you bersara. Sebab apa? Sebab you takut perkara vaksin. Tapi hakikat dia kalau kawan you terima arahan vaksin, you pun akan terima surat yang sama. Kawan you boleh tolak, you pun boleh tolak. Beza kawan you dah naik gaji, you duduklah kat situ sampailah pencen. Sebab itulah ada ketua jabatan paksa. Kalau vaksin kau tolak pun aku boleh terima lagi tak? Ni orang naik gaji kau nak tolak. Tapi kita jadi meragu-ragu ni sebab dah hilang kepercayaan kepada dia orang ni tak. Kita tak percaya, dia kata tak paksa, dia paksa. Jadi bila nampak usul-usul paksaan tu, kita jadi ragu-ragu lah. Kita jadi timbul syak wasangka. Tak salah pun. Cuma jangan overthinking, jangan keterlaluan.
Jangan sampai kononnya orang boleh datang ketuk rumah kita, tarik anak kita pergi vaksin. Tak ada, tak ada. Ya, you tengok surat-surat yang KKM bagi kepada ketua kampung, kononnya sedang cari kanak-kanak tercicir suntikan imunisasi itu adalah fear mongering saja. KKM memang keluar surat tu kepada ketua kampung. Tapi tak ada sampai depan rumah pun. Sebab apa? Sebab kalaulah suntik vaksin untuk kanak-kanak itu wajib, kenapa ibu bapa boleh tolak? Tak ada vaksin yang wajib dalam dunia. Sebab setiap perkara berkaitan dengan medical, Artikel 6 UNESCO, Bioethics dan Human Rights mesti dapat persetujuan. Concern individu lebih tinggi daripada concern ketua kampung, concern berkumpulan. Dan concern ni terbatas sebab saja you tak nak. Kalau you dah bagi persetujuan, bila-bila masa you boleh batalkan. Persetujuan dalam situasi you dah dapat semua maklumat. Jelas? Okey? Jelas? Adakah jelas? Type jelas. Nak tanya soalan luar kotak, boleh tak? Pasal PTPTN je. Apa soalan dia? Viral pasal satu kes first warning untuk tunggakan. Kalau peminjam tak kerja, ada tunggakan. Kalau peminjam tak kerja, ada cara tak untuk tangguhkan bayaran? Ada? Kena pergi PTPTN bincang. Okey. Jelas. Okey. Kita tangguhkan dulu visi kita. Terima kasih kepada semua yang menyumbang. Okey. Jaga diri, jaga kesihatan. Nak naik flight ke luar negeri, kena digital ID juga ke? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni perlu pasport je. Tak ada lagi mana-mana negara ataupun immigration kat negara lain yang mensyaratkan digital ID satu-satunya. You kena ada pasport sahaja. Dan kononnya immigration semua tu hanyalah negara kita saja. Apa lagi soalan tak jawab? Repeat. 10 minit. AI untuk rakyat, PA kena jawab soalan-soalan. Maimus tu juga. AI untuk rakyat, pergi je jawab. Nothing more, nothing harmful pun. Okay, pergi je jawab. Jangan risaulah, tak ada robot yang datang paksa you. You kena tahu. Pasal 7 tujuan dalam sektor perkhidmatan awam, salah satunya you kena tahu pasal AI. Saya punya sesi pengarang mengalahkan ni tak? Mengalahkan GPA tak? Servis 2 tahun, adakah dapat faedah dalam SSP? Dapat. Cuma adalah ni, kenaikan tu dapat, okey. Faedah-faedah tu you kena, jawatan dah disahkan dulu. Kenaikan dapat, pelarasan gaji dapat, elang semua tu dapat lah.
Yang lain itu kena sahkan dulu. Dia ada status kelas untuk penyandang tu kekal yang tu. Nak rujuk kat mana surat penolakan ID digital, kat dalam ni ada scroll je. Nanti boleh stay balik. Lesen pemandu digital kat luar negara tak laku. Kat luar negara ni tak laku digital ni. Dia tak nak pun, kita je. So yang kat Tawau Ribut, hati-hati. Rolly, terima kasih buat laporan kes baby Syifa. So tadi Cikgu Izan buat di IO Bentong panggil buat siasatan, IO terus bagi surat hasil siasatan rujuk kepada Inspektor Negara. Alah. So tuan-tuan akan dapat surat gitu semua. Jadi kenapa buat visi berbayar? Saya tahu ada ramai yang nak turut serta tapi tak ada kemampuan. Yang pertama kita ada kos operasi lah. Okay. So saya fikir sendiri kalau misal kata malam ni ada 136 orang. 136 orang selalu steady infak setiap bulan just RM50. Dijadikan rutin. Saya boleh buat VC free. Pasal saya ada nak kumpul dana untuk kos. Tuan-tuan pun ada ni. So tapi hari ni saya buka lah sebab kawan-kawan semalam dah cukup. Apa yang kita nak tu dah cukup. Jadi hari ni kita buka bagi kelonggaran sikit. Janganlah marah. Separuh harga lah. Itu bukan bayaran. Itu adalah infak. Kita cuma tetapkan jumlah saja. Dan itu kalau ada lebih pun kita akan buat program-program kita saja. Okay. Apa lagi? Okay. Jaga diri semua. Jaga kesihatan. Esok hari Ahad. Sunday is a fun day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pesta. Di sini ada pesta.